Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wallahu. Amma ba'd. Alhamdulillah pada perkongsian kali ini kita menyambung daripada bahagian yang pertama masih lagi di bawah tajuk Al-Ba'tsu wal Hisab, iaitu berkaitan dengan kebangkitan semula dan perhitungan amalan. Dalam bahagian yang pertama, kita telah lalui pengertian al-ba'tsu dan juga persoalan-persoalan yang ada di dalam pembahasan tersebut. Kali ini kita teruskan lagi dengan peristiwa yang berlaku selepas kematian juga, iaitu al-hasru wal-hisab. Oleh demikian, dalam perkongsian kali ini, kita akan mengetahui makna al-hasru ataupun perhimpunan manusia, jenis-jenis perhimpunan yang ada, sama ada yang telah berlaku ataupun tidak, dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan al-hasr. Kemudian, perkara kedua yang menjadi perbincangan ataupun perkongsian kita ialah makna al-hisab, iaitu perhitungan amalan, hal keadaan manusia waktu tersebut dan sandaran dalil berkaitan al-hisab. Perkara ini kita akan dapat ketahui melalui perkongsian ini dan melalui buku teks. Kamu boleh rujuk muka surat 36 hingga 40. Kita akan mulakan insya-Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bagi memulakan pembahasan ini, kita mulakan dengan tajuk al-hasru. Apakah yang dimaksudkan dengan al-hasru ataupun definisi dia, ta'arif dia? Ini merupakan perkara asas. Dalam peperiksaan pun soalan ta'rif adalah merupakan soalan yang pasti akan keluar. Cuma ta'rif apa yang akan dipersoalkan, itu kita tidak tahu. Cuma isi berkaitan ta'rif itu perlu diambil perhatian. Bagi tajuk al-hasru ni, dia punya ta'rif dia sehingga di sini. Bermula, huwa sawqun nasi jami'an ila mawqifil ladzi yuhasabuna fihi ba'da ba'thihim min quburihim. Bermula di sini sehinggalah di sini. Pendek saja, boleh dihafal dengan mudah. Al-hasru merupakan perkumpulan manusia yang bergerak, sauq. Perkumpulan manusia yang bergerak ke tempat mauqif, ke tempat ataupun dipanggil al-mahsyar, tempat isi makan, tempat berperkumpulan, dan disitulah berlakunya perhitungan selepas dibangkitkan daripada kubur. Itu yang dinamakan al-hasru. Maknanya manusia dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan semua dibangkitkan dan dalam keadaan ramai-ramai itu mereka menuju ke satu tempat yang dipanggil sebagai mahsyar. Di situlah berlakunya perhitungan amalan semua manusia daripada Nabi Adam sehinggalah manusia yang terakhir ataupun makhluk yang terakhir. Itu dinamakan al-hasru. Kemudian isi yang kedua, sebelum tu ada disebut di sini, wa makanul mauqif huwal ardul mubaddalah, dan tempat yang berkumpulnya tu ataupun mahsyar itu adalah bumi yang telah ditukar. Bumi yang mubaddalah, yang telah pun diganti dengan bumi yang lain. Kita seperti mana kita belajar dalam, kita dah berkongsi dalam tajuk an-nafkhu dulu, tiupan sangkakala, yang mana tiupan yang pertama memusnahkan semua yang wujud, termasuklah bumi ataupun segala planet yang ada. Jadi mahsyar berlaku di mana? Disebut dalam Al-Quran berlaku di bumi yang telah pun diganti. Ini merujuk kepada surah Ibrahim, hanya merupakan isi yang kedua, dalil kewujudan mahsyar tu. Dalam surah Ibrahim ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Di sini Allah sebut di hari digantikan bumi dengan
bumi dan juga langit. Bukannya bumi yang dahulu tetapi bumi dan langit yang lain. Itu tertera ataupun dirakamkan oleh Allah dalam surah Ibrahim 38. Itu dua isi penting dalam perenggan yang pertama bagi tajuk Al-Hasru. Kamu boleh rujuk muka surat 36 di bahagian di bawah tajuk Al-Hasru. Kemudian pada muka surat 37 dalam buku teks ada tajuk Anwa'ul Hasri. Jenis-jenis perkumpulan manusia. Ada 4 semua. Isnani fid dunya wasnani fil akhirah. Di sini isi dia. Jenis Al-Hasru ada 4. Ini yang paling asas kamu ingat. Ada 4. Apa dia 4 tu? Yang pertama Al-Hasrul awal berlaku fid dunya. 2 di dunia, 2 di akhirat. Ketika bila di dunia? Iaitu ketika peristiwa pengusiran penduduk Yahudi daripada Madinah. Ikhrajul Yahud min Jaziratil Arab. Iaitu peristiwa pengusiran Yahudi daripada semenanjung Arab yang Allah rakamkan dalam surah Al-Hasru ayat yang kedua. Yang mana selepas mana mereka mencabuli perjanjian dengan Rasulullah dan menyebabkan mereka diusir. Jadi pengusiran tersebut keluar daripada Madinah ataupun Jaziratul Arab ni dalam keadaan bersekumpulan itu, itulah dinamakan Al-Hasru. Itu yang dirakamkan dalam surah Al-Hasru. Disebut huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasr. Ada perkataan li awwalil hasr itu ya. Itulah hasru yang pertama, peristiwanya. Manakala hasru yang kedua yang berlaku di dunia juga, Al-Hasrus Sani fid dunya, iaitu peristiwa akhir zaman iaitu an-narul lati takhruju min adlin bil Yaman qurba qiyamis sa'ah. Apa yang berlaku ketika itu iaitu api keluar daripada negara Yaman. Ada dalam hadis sebut Hadraul Maut, kalau dalam kitab ni sebut Adnin, tapi yang sepakatnya daripada Yaman yang menandakan hampirnya berlaku kiamat. Qurba qiyamil qiyamah. Dia merupakan tanda yang terakhir berlakunya tanda besar berlakunya kiamat. Apa yang berlaku ialah fatasuqul kuffar. Maka ketika ini api tersebut menyebabkan orang kafir berbondong-bondong keluar ke mahsyar, ilal mahsyar. Yang dikatakan mahsyar ni ialah negara Syam. Ini kamu boleh semak dalam huraian hadis yang menceritakan tentang peristiwa akhir zaman. Salah satu ini iaitu keluarnya orang kafir secara berbondong-bondong kerana dilingkungi, diikuti ataupun seolah-olah ketakutan daripada api yang seolah-olah nak membakar mereka. Tetapi sebenarnya bukan nak bakar. Sebab api itu sebagai siksaan kepada mereka yang sentiasa. Tengok di sini disebut fatakunu ma'ahum. Api tersebut sentiasa bersama mereka ala jami'i ahwalihim. Pada keseluruhan keadaan mereka. Mereka tidur pun bersama. Begitu juga mengungkapkan kata-kata seperti mana mereka kata. Itu peristiwa akhir zaman yang muncul daripada api. Api itu muncul dan menyebabkan orang kafir berkumpul dalam satu tempat, iaitu yang disebutlah hadis sebagai bumi Syam. Bumi Syam. Jadi ini akan berlaku, merupakan tanda besar yang berlaku di dunia. Itu nama dia Al-Hasrus Sani.
Kemudian yang ketiga ialah yang berlaku di akhirat, ya, al-hasrus salis, yang berlaku di akhirat, iaitu seperti mana pembahasan kita sekarang, iaitu hasrun nas ila mauqif. Iaitu manusia berbondong-bondong bergerak ke mahsyar, tempat perkumpulan. Berbondong-bondong secara sekumpulan besar ke tempat berkumpul, iaitu mahsyar. Kemudian al-hasr rabi' juga berlaku di akhirat selepas kematian, iaitu sarfun nasi min mauqifi ilal jannati aw nar. Iaitu manusia bergerak daripada mahsyar ke syurga ataupun neraka selepas mana berlakunya perhitungan ataupun al-hisab. Itulah empat jenis hasru. Bila soalan tanya, sebutkan. Jadi keempat-empat perkara ni kamu kena datangkan, ataupun ada juga soalan yang akan tanya, sebutkan dua jenis hasri, dua jenis uzkur hasrain yang berlaku di dunia, ataupun sebutkan dua perhimpunan yang berlaku di akhirat, ataupun dia suruh sebutkan keseluruhan sekali. Semua tu boleh diandaikan. Cuma yang penting kamu kena hafal keempat-empat jenis al-hasru ni dan kena menentukan yang mana berlaku di dunia dan yang mana berlaku di akhirat. Masih lagi dalam muka surat 37 dalam buku teks, ada persoalan yang ditimbulkan. Hal al-hasru li jami'il makhluqat au li ba'dihim. Di sini, ya. Adakah perkumpulan tadi, al-hasru tadi, melibatkan keseluruhan makhluk ataupun sebahagian sahaja? Itu persoalan dia. Daripada persoalan ini, zahabal muhaqqiqun. Ini yang pertama. Pengkaji di kalangan ulama mendapati bahawa, berpegang ataupun berpendapat bahawa ila anna kulli man yahtaju ila al-fasli yuhsyar. Bermula sini, ya. Setiap yang memerlukan kepada penyelesaian, pertelingkahan di dunia dulu, dia perlukan penyelesaian, maka orang ataupun siapa-siapa saja tu akan dikumpulkan, ataupun yang berada di mahsyar. Wala yakhtassul amru bima yahtaju ila al-jaza'. Tidak dikhususkan hasru tadi kepada sesiapa yang memerlukan pembalasan. Bukan untuk membalas sahaja, tetapi untuk penyelesaian pun dikumpulkan. Oleh demikian, dia kata di atas pegangan tersebut, wa ala zalika yuhsyarun nasu wal jin wal malaika wal haywanat min bahaim wal wuhush. Oleh demikian, dikumpulkan, berdasarkan pendapat tadi, semua dikumpulkan, iaitu manusia, jin, malaikat, haiwan, sama ada haiwan yang jinak, ternakan, ataupun haiwan yang buas, liar. Ya? Jadi semua ni dikumpulkan. Sebab apa? Sebab ulama yang mengkaji ni dapati bahawa semuanya memerlukan penyelesaian, dikumpulkan. Kalau memerlukan penyelesaian, termasuk binatang lah. Kalau yang memerlukan balasan ni, manusia, jin, yang mukallaf. Yang mukallaf, dia perlukan balasan. Tetapi selain pada itu, dia dinamakan yahtaju ilal fasli, penyelesaian. Kemudian pendapat ini disokong, ya, apakah dalil? Ini isi yang kelima. Dalil yang menyokong ataupun yang sehinggakan terkeluarnya pendapat ini, ya. Iaitu berdasarkan satu hadis Rasul SAW, hatta yuqda lisyatil jamma min syatil qarna. Sehingga diselesaikan, ya, permasalahan yang timbul di antara kambing yang bertanduk
terhadap kambing yang tidak bertanduk terhadap kambing yang mempunyai tanduk. Mungkin pernah di dunia dulu ketika kambing ini hidup, yang bertanduk ni melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya kepada kambing yang tidak bertanduk. Di akhirat nanti perkara tersebut diselesaikan. Diselesaikan di padang mahsyar tersebut. Apa hikmah? Ini juga menjadi isi penting ni. Apakah hikmah perkara tersebut? Sedangkan dia binatang je kot. Binatang sahaja. Apa hikmah sehingga binatang pun diselesaikan masalah di akhirat tersebut, di akhirat nanti? Wal hikmatu min hasril bahaim. Apa jawapannya? Izharu kamalil adlillahi ta'ala. Menzahirkan kesempurnaan adilnya Allah Ta'ala. Menunjukkan menunjukkan kesempurnaan dalam keadilan Allah Ta'ala. Sehingga sesiapa saja makhluk Allah yang perlu penyelesaian diselesaikan ketika padang mahsyar tersebut. Itu menunjukkan adilnya Allah yang sempurna. Itu pendapat yang pertama. Kemudian ada sebahagian pendapat yang menjadi isi yang keenam. Tadi zahabal muhaqqiqun. Kemudian ada zahabal ba'du. Zahabal ba'du masih lagi muka surat 37. Sebahagian ulama pula mengatakan ila annahu la yuhsyar illa man yujazi. Tidak akan dihimpunkan melainkan sesiapa yang akan dibalas, yujazi, yang akan dapat pembalasan. Oleh demikian, fayakunul hasru maqsuran ala thaqalaini, iaitu al-ins wal jin. Oleh demikian, bagi pegangan pendapat ini, mereka hanya mengatakan bahawa al-hasru itu hanyalah melibatkan kepada dua makhluk, iaitu manusia dan juga jin. Sebab manusia dan jin ni adalah mukallaf. Bila mukallaf, dia ada dosa pahala. Dosa pahala tu dinamakan pembalasan. Yujazi. Dibalas dengan syurga, dibalas dengan neraka. Itu bagi pegangan yang kedua ni. Hanya manusia dan juga jin sahajanya akan dikumpulkan. Kesimpulannya, dalam persoalan ni ada dua pendapat. Satu, mengatakan keseluruhan makhluk yang memerlukan penyelesaian ataupun yang memerlukan balasan, semua dikumpulkan. Manakala pendapat yang kedua, mengatakan yang dikumpulkan hanya makhluk yang mendapat pembalasan sahaja daripada Allah. Iaitu pembalasan sama ada syurga ataupun neraka, pahala ataupun dosa. Iaitu dari kalangan jin dan juga manusia. Okey, kita teruskan dengan tajuk yang masih lagi muka surat 37 di bahagian bawah tu. Cuba lihat. Tajuk dia maratibun nas fil hasri. Kedudukan manusia ataupun keadaan manusia ketika di padang mahsyar tu. Ataupun pada peristiwa hasru tu. Di sini dia kata wa maratibun nasi fil hasri mutafawitun. Berbeza-beza. Apa yang membezakan tu? Faminhum raqib, ada di kalangan mereka yang menunggang. Faminhum zahifu ala rijlain. Di kalangan mereka yang merangkak ataupun berjalan menggunakan kaki. Di kalangan mereka juga al-mashi ala batnih. Yang berjalan menggunakan perut. Maksudnya apa tu? Mengesot lah ikut. Mengesot gunakan perut ataupun menyusu macam ular tu. Menggunakan perut. Semua ni berlaku. Kenapa ada perbezaan tersebut? Kullun ala hasbi amalihi. Semua tu keadaan-keadaan tu adalah berdasarkan amalan seseorang tersebut. Itulah tiga yang merupakan isi yang ketujuh. Ketiga-tiga ni kamu kena hafal. Mungkin soalan tanya,
Uzkur maratiban nas fil hasri. Jawapan ini mudah, ada 3 saja. Kemudian yang menjadi isi yang ke-8 ialah siapakah yang mula-mula dibangkitkan daripada kubur? Jawapan dia ialah awwalu man tanshaqqul ardu anhu nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tanshaqqu ni maksudnya terbelah bumi. Siapa yang mula-mula Allah bangkitkan? Allah bangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah kalau ada soalan ni. Ingat, yang mula-mula dibangkitkan ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu isi yang ke-8. Baiklah, kita dah tamat pembahasan berkaitan dengan hasru. Ada 8 isi yang penting di situ. Jadi kamu kena ingat, apakah 8 itu, ingat balik. Apakah 8 isi tersebut. Dan seterusnya kita masuk ke satu tajuk yang penting juga, iaitu pada muka surat 38, merupakan peristiwa selepas kematian juga, ialah Al-Hisab. Isi yang menjadi isi yang ke-9 di bawah tajuk ini. Isi yang pertama lah, kalau bab hisab ni isi yang pertama. Apakah definisi ataupun ta'rif dia? Ada 2 definisi ataupun ta'rif di sini. Yang pertama lughatan, iaitu pada bahasa. Yang kedua pada istilah. Kedua-dua ni kamu kena hafal dan ingat. Kadang-kadang soalan tanya lughah sahaja. Kadang-kadang soalan tanya istilah. Kadang-kadang kedua-duanya. Jadi nak selamat, hafal kedua-duanya. Al-hisabu lughatan al-adad. Yang dikatakan hisab pada bahasa ialah al-adadu. Bilangan. Kita dalam bahasa Melayu pun dulu orang mengatakan hisab, ilmu hisab. Ilmu berkaitan dengan kira-kira, pengiraan. Itu nama dia al-adad, bilangan. Kemudian pada istilah. Maksud istilah ni, bila kita sebut perkataan hisab, dia merujuk kepada perkara ini. Apa ni istilah? Tauqifullahin nas ala a'malihim khairan kanat aw syarran qawlan kanat aw fi'lan ba'da akhzi kitabihim. Di sini sampai sini ya. Bermula sini sampailah ke ujung tu. Kita kata tauqifullah ala. Bila ada tauqif ala ni maksudnya Allah memperlihatkan amalan. Maknanya apa ni, bila dah berlaku mahsyar tu berkumpul masing-masing dalam keadaan masing-masing, Allah perlihatkan amalan mereka khairan kanat, sama ada berbentuk baik, au syarran ataupun bentuk jahat, sama ada amalan tersebut adalah amalan perkataan yang keluar daripada kata-kata kita, ataupun amalan dalam bentuk perbuatan. Bila berlaku? Ba'da akhzi kitabihim. Selepas mana penerimaan catatan amalan mereka. Di situ Allah perlihatkan kepada mereka. Di sini dalam soalan ta'rif kamu boleh jawab sama ada di atas ni ataupun yang di bawah ni. Huwa itla'ullahil ibad ala a'malihim. Sama saja. Iaitu Allah memperlihatkan amalan mereka sama ada baik ataupun buruk, sama ada dalam bentuk kata-kata ataupun perbuatan. Yang bawah ni tambah tadi. Au i'tiqadan ataupun keyakinan ataupun pegangan. Itu maknanya hisab. Allah perlihatkan satu persatu. Satu. Sejak daripada balik tu, Allah perlihatkan segala amalan mereka, baik buruk, kata-kata ataupun perbuatan, dan juga keyakinan. Kemudian isi yang ke-10, siapakah yang terlibat dengan hisab ni? Umumul hisab ataupun rangkuman hisab ni melibatkan siapa? Di sini dalam kitab kamu menyebut wa yakunul hisab li jami'il mukallafin. Ni penting ni. Li jami'il mukallafin.
Hisab ni, perhitungan ini melibatkan semua mukallaf. Bila kata mukallaf, sama ada manusia ataupun jin, sama ada beriman ataupun kafir. Semua terlibat. Illa, melainkan man waradat sunnatu bidukhulihim al-jannata min ghairil hisab. Kecuali yang telah disebut oleh hadis Rasul SAW, mereka yang memasuki syurga tanpa ada perhitungan. Selepas dihimpunkan tu, ada di kalangan orang yang beriman akan dimasukkan dalam syurga tanpa hisab. Moga-moga kita masuk dalam golongan ni. Ya. Cuma persoalan ni, apakah tujuan dia? Yang mereka masuk tanpa hisab ni. Jawapan dia ialah takriman lahum. Walaupun isi ni nampak remeh, tetapi kadang-kadang boleh dijadikan soalan. Ya. Limaza ba'dan nas yadkhulu al-jannata min ghairil hisab. Contohnya soalan. Kenapa sebahagian manusia yang beriman dimasukkan dalam syurga tanpa hisab? Jawapan dia takriman lahum. Sebagai penghormatan kepada mereka di atas janji-janji yang telah mereka laksanakan, janji Allah kepada mereka. Perkara ini ditegaskan oleh Nabi SAW yang Rasulullah cerita, di kalangan umat aku ni ada 70,000 yang akan laisa alaihim hisab, yang tiada atas mereka tu perhitungan. Mana terus masuk syurga. Kemudian para sahabat memberi respon. Halastazatta rabbaka, adakah tidak engkau meminta tambah wahai Rasulullah kepada Tuhan engkau? Rasulullah kata, aku minta. Istazattuhu, aku telah minta. Aku telah minta kepada Allah. Apa yang Allah kurniakan? Fazadani min kulli wahidin minal sab'ina alfan. Rasulullah cerita, setelah mana aku minta kepada Allah penambahan, Allah tambah. Macam mana penambahan dia? Setiap seorang daripada 70,000 tu, setiap seorang tambah pula 70,000. Setiap seorang tu. Gandaan dia 70,000. Ramai ya. Moga-moga kita termasuk dalam golongan ni. Kemudian di kalangan para sahabat juga ada respon lagi. Adakah engkau tak minta tambah lagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, istazattuhu fazadani. Aku memang minta tambah lagi dan Allah tambah bilangan tersebut dengan penambahan yang, kalau di sini dalam menggunakan 3 cedokan tangannya. Macam tapak tangan kita. Ini sebenarnya kita tak boleh tashbih lah. Oleh sebab tu di sini kata-kata ini ada sebagai kinayah kepada ramainya penambahan biyadihil karim ni, maksudnya rahmat Allah Ta'ala. Dengan rahmat Allah Ta'ala. Ramai lagi akan Allah tambah. 3 tu walaupun disebut 3, tetapi 3 tu para ulama mengatakan dia merupakan kinayah kepada berlaku banyak. Ramai tu. Ramainya akan bertambah lagi. Biyadihil karim, dengan sebab rahmatnya Allah. Itu yang dipegang oleh ulama yang mengatakan bahawa perkara itu adalah kinayah. Jadi menggambarkan bahawa penglibatan hisab ni melibatkan semua, tetapi ada di kalangan umat Nabi Muhammad yang akan masuk syurga tanpa dihisab kerana penghormatan kepada mereka. Moga-moga kita termasuk dalam golongan tersebut. Dan perkara ini bukan rekaan, tetapi ada sandaran daripada hadis Rasul SAW yang pelbagai bentuk lah. Ada hadis mengatakan setiap 1,000 akan ditambah 70,000. Tapi dalam buku kamu ni, dia cerita setiap seorang daripada 70,000 yang asal tu, setiap seorang akan ditambah 70,000 lagi. Kemudian diminta tambah lagi. Allah
tambah dengan rahmatnya dengan bilangan yang begitu ramai. Okey, seterusnya masih lagi dalam muka surat 38 di bawah tajuk yang bawah tu, ahwalun nas fil hisab. Keadaan manusia ketika berlakunya peristiwa hisab ni, perhitungan tu. Di sini dia nyatakan, dia kata seperti mana kita dah tahu pada paparan yang lepas, ada di kalangan orang beriman yang masuk syurga tanpa hisab. Wa iza kana minal mu'minin may yadkhulul jannata bighairi hisab. Dia kata kita dah tahu dulu yang pada yang tajuk sebelum ni, bahawa orang yang beriman di kalangan mereka yang memasuki syurga tanpa hisab. Dia tambah di sini, fahunaka minal kafirin. Di sana juga terdapat orang kafir, may yadkhulun nara bighairi hisab. Seperti mana orang beriman dimasukkan dalam syurga tanpa perhitungan, ada juga, begitu juga orang kafir, Allah masukkan, ada di kalangan mereka yang Allah masukkan di dalam neraka tanpa melalui perhitungan. Terus masuk dia. Apa sebab? Ini juga penting ni. Limaza? Soalan dia, limaza minal kafirin may yadkhulun nar bighairi hisab. Soalan dia. Kenapa di kalangan orang kafir ada di kalangan mereka yang memasuki neraka tanpa hisab? Jawapannya, li syiddatil ghadabi alaihim wa li azamil jarmihim. Kerana bersangatan ataupun bersangatan kemurkaan Allah terhadap mereka. Allah sangat murka kepada mereka. Na'udzubillah, ya Allah. Dan disebabkan bersangatan ataupun besarnya jenayah yang mereka lakukan, terutamanya jenayah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua sebab ataupun dua alasan yang menyebabkan di kalangan orang kafir yang masuk neraka tanpa perhitungan. Itu isi yang ke-11. Kemudian isi yang ke-12, masih lagi muka surat 38, tengok perenggan di bawah tajuk ahwalun nas tu, yang perenggan yang kedua. Ada 3 kumpulan manusia. Berdasarkan tadi keadaan ni, ada 3 kumpulan manusia. Yang pertama, bila soalan tanya, sebutkan keadaan manusia ketika hisab, jawapannya 3 ni. 3 ni ya. Sekumpulan yang memasuki syurga tanpa hisab. Ini yang pertama, kumpulan yang masuk syurga tanpa hisab. Kemudian kumpulan yang kedua, ta'ifatun tadkhulun nara bighairi hisab. Ini yang kedua di sini. Kemudian ta'ifatun tawaqqafun lil hisab. Satu kumpulan tawaqqafa, bukan tawaqqafa, tawaqqafa lil hisab. Yang Allah hentikan mereka, apa tujuannya? Untuk dihitung amalan mereka. Kumpulan yang perlu dihisab, itu yang ketiga. Jadi kesimpulannya ada 3 kumpulan. Kumpulan pertama yang masuk surga tanpa dihisab, kumpulan yang kedua yang masuk neraka tanpa hisab, dan kumpulan yang ketiga yang perlu dihisab ataupun dihitung. Wa bihaza yajma'u bainan nusus al-waridah fi hadza sya'ni. Dengan pembahagian ini, dia telah pun mengumpulkan semua nas-nas yang ada yang menyebut tentang perkara ini. Jadi kalau kita merujuk kepada nas-nas yang begitu banyak, 3 kumpulan inilah yang wujud berdasarkan nas-nas tersebut. Jadi hafal ketiga-tiga kumpulan tu. Mudah ya. Masuk syurga tanpa hisab, masuk neraka tanpa hisab, dan yang ketiga yang perlu dihisab. Seterusnya ada persoalan. Kamu boleh lihat masih lagi muka 38 bawah tu ada dia timbulkan persoalan
iaitu persoalan bagaimana Allah mempamerkan kepada manusia amalan mereka dan bagaimana Allah membuat perhitungan terhadap amalan mereka. Jadi ada pendapat di sini, waqila yukallimuhumullahu subhanahu wa ta'ala fi sya'ni a'malihim. Allah mempamerkan dalam bentuk, Allah bagi tahu, yukallimuhum, Allah memperkatakan perkara tersebut, fi sya'ni amalihim, tentang keadaan amal mereka. Apa lagi Allah perkatakan, wa ma lahum minas thawab wa ma alaihim minal iqab, dan apa yang ganjaran yang mereka dapat dan apakah siksaan yang mereka akan terima. Perkara ini wahaza ma tashhidu lahul ahadisus sahihah. Semua ini disebut oleh ada hadis yang menyebut perkara tersebut, iaitu Allah bagaimana bentuk hisab Allah, iaitu Allah memberitahu kepada manusia, kepada jin tentang amalan mereka. Apa amalan yang dapat ganjaran, apa amalan yang mendapat siksaan. Itu yang akan berlaku secara ringkas sahaja, ya. Kemudian ada perkara situasi sekiranya ketika perhitungan tu orang kafir tidak mengakui kekufuran mereka. Al-kafiru yang kiru kufrahu. Orang kafir yang tidak mengakui kekafiran mereka. Macam mana yang Allah lakukan terhadap golongan ini? Jawapan dia ialah faya'murullahu jawarihahu an tashhada. Allah arahkan anggota orang kafir tadi untuk menjadi saksi. Penting, ya. Bagaimana ni orang kafir yang tak, dia kata aku tak pernah kufur pun, aku tak pernah menjadi kafir pun di dunia dulu. Bahkan aku ni orang Islam ke, aku ni orang beriman ke. Ketika tu apa yang Allah buat ialah Allah suruh anggota mereka ataupun anggota orang yang kafir tadi untuk menjadi saksi. Perkara ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur, ayat 24, yang mana Allah sebut yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Hari tersebut lidah-lidah mereka menjadi saksi. Begitu juga tangan mereka dan juga kaki mereka menjadi saksi kepada perkara yang mereka telah lakukan. Itu gambaran perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga bal ditambah di sini yashhaduhu aidan sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Ditambah selain pada anggota, pendengaran mereka juga. Bukan telinga, ya. Pendengaran mereka juga menjadi saksi. Penglihatan mereka juga menjadi saksi. Dan juga kulit mereka menjadi saksi. Apa yang ada pada kulit ialah deria rasa. Deria rasa itulah yang menjadi saksi kepada kekufuran mereka. Itu menjawab persoalan yang dikemukakan. Seterusnya muka surat 39. Ada macam persoalan juga, ya, iaitu yang ketiga, masih lagi gambaran perhitungan Allah tadi, yang menjawab persoalan yang paparan ataupun muka surat sebelum tu, iaitu gambaran yang ketiga. Mungkin kita bayangkan bahawa Allah akan menghitungkan seorang demi seorang, tapi tidak berlaku begitu. Di sini dia sebut wala yashghiluhu subhanahu wa ta'ala muhasabata ahadin bal yuhasibul jami' ma'an. Allah tidak tertumpu menghisap seorang sahaja dalam satu waktu. Bal, di sini penting ni, yuhasabul jami'u
ma'an. Bahkan tetapi Allah membuat perhitungan secara serentak. Seluruh manusia yang ada serentak saja hisab Allah. Tetapi hatta yazunna kullu fardin annahu al-muhasabu wahdahu. Tetapi orang yang ketika tu setiap individu merasakan ataupun menyangka dia sedang dihisab berseorangan. Itu adalah di bawah kehendak, iradah dan kudrah Allah. Berlaku serentak gambarannya dan setiap seorang merasai bahawa dia dihisab berseorangan ketika itu. Itu keadaan yang ketiga bagi menjawab persoalan gambaran Allah memperlihatkan amalan dan bagaimana dihitung. Sesudah masih lagi dalam persoalan tersebut ialah kaifiyatul hisab, bentuk ataupun bentuk perhitungan. Di sini disebut di antara perhitungan ada perhitungan yang yasir wal asir. Perhitungan mudah dan ada perhitungan yang susah, detail. Dan di kalangan yang perhitungan tu juga ada yang secara senyap, rahsia, ada yang secara nyata. Nyata, jelas. Kemudian ada yang qad yakunu bil adli, kadang-kadang hisab tu berlaku dengan secara keadilan Allah ataupun bil fadli dengan kurniaan Allah. Semua ni ala hasbi a'mal, semua tu bergantung kepada amalan. Bergantung kepada berdasarkan kepada amalan kita, sama ada mudah ataupun susah, tersembunyi ataupun secara terang-terang nyata, ataupun secara adil ataupun secara kurniaan Allah sahaja pun boleh berlaku hisab tu. Semua tu bergantung kepada amalan mukallaf. Kemudian isi yang penting juga yang perlu diambil perhatian ialah apakah hikmah wujudnya hisab ini? Hikmatul hisab. Jawapan dia adalah, kita boleh pecah-pecahkan ni, izharut tafawutil maratibil fil kamal. Ini yang pertama, untuk menyatakan ataupun menzahirkan perbezaan kedudukan dalam kesempurnaan. Sempurna dah, tapi ada yang sempurna yang paling sempurna, sempurna yang sederhana, ada sempurna yang memuaskan. Jadi untuk membezakan tu adanya perhitungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan kesempurnaan tersebut. Begitu juga untuk menzahirkan kelemahan ataupun kesesatan golongan yang sesat. Wa fadaih, maknanya untuk menzahirkan kesesatan golongan yang sesat. Mungkin ketika dunia kita tak nampak, di akhirat nanti Allah oleh sebab tu adanya hisab, perhitungan supaya golongan yang sesat itu mereka tahu mereka berada dalam golongan yang sesat. Kemudian di antara hikmah hisab juga yang ketiga ialah taghrib linnas fil hasanat. Sampai habis ni kena hafal. Galakan kepada manusia untuk melakukan kebaikan. Bila rasa malas nak melakukan kebaikan, teringat, nanti aku akan dihitung oleh Allah. Bahawa Allah akan mengira segala perbuatan aku, sama ada kecil ataupun besar, sekiranya ia adalah baik, perkara tersebut tetap akan menjadi perhitungan Allah. Oleh yang demikian akan menimbulkan galakan ataupun motivasi, semangat untuk melaksanakan kebaikan. Seterusnya, al-hisab juga sebagai jazru anil sayyiat, sebagai halangan, tegahan daripada melakukan kejahatan. Bila nak melakukan maksiat, melakukan kejahatan,
kita teringat bahawa di akhirat nanti kita akan menempuh satu peristiwa, nama dia hisab. Ketika tu Allah akan perlihatkan amalan kita. Jadi bila amalan diperlihatkan, sudah tentu kita akan malu kalau perkara itu adalah jahat. Itulah 4 hikmah kenapa Allah wujudkan hisab di akhirat nanti. Dan yang terakhirnya, isi yang terakhir ialah tentang apakah dalil pensabitan ataupun kewujudan hisab. Dalilnya adalah bersandarkan pada Al-Quran. Al-Kitab ni makna Al-Quran. As-Sunnah iaitu hadis Rasul. Kemudian kesepakatan ulama, ijma'. Bila ketiga-tiga perkara ni sabit, hukum orang yang memungkiri, tak percaya kepada wujudnya hisab, fa munkiruhu kafirun. Ini penting juga. Orang yang tidak mempercayai hisab, kewujudannya perhitungan Allah, hukumnya kafir. Na'udzubillah. Sebab menafikan ataupun menentang apa yang termaktub dalam Al-Quran, Sunnah dan juga yang telah disepakati oleh para ulama. Dalil dia banyak. Wa adillatu alaihi kasiratun. Petunjuk ataupun dalil-dalil yang menunjukkan perkara tersebut banyak, dia kata. Dalam Al-Quran, yang dalam buku kamu dia sebut 2 sahaja. Kamu boleh hafaz salah satu ni, mana-mana yang mudah bagi kamu. Yang ada perkataan hisab tu. Macam ayat yang pertama, Allah kata, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Sampai itu pun dah mencapai maksud dia. Ada perkataan hisab di situ. Ini Allah nak cerita 2 gambar apa ni? Di sini Allah cerita tentang orang yang mendapat catatan amalannya daripada belah kanan. Allah akan hitung orang tersebut dengan perhitungan yang yasira, yang mudah. Itu fokus kita. Kemudian kalau kamu nak hafal ayat kedua pun, mesti sampai ada perkataan yuhasab. Allah berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ini selalu kamu hafal sebab jadi wirid lepas sembahyang. Mana kamu dah hafal sebenarnya, tapi mesti sampai akhir ni. Sebab fokus kita ialah perkataan yuhasibkum bihillah. Allah akan hitungkan segala amalan kita, sama ada kamu zahirkan ataupun kamu sembunyikan. Begitu juga di hadis Rasul SAW menunjukkan wujudnya peristiwa hisab ini. Di antaranya kamu boleh hafal mana-mana, di sini ada 3 hadis. Hafal mana-mana yang mudah. Rasulullah bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadu lisyatil jalha'i min syatil qarna. Sampai sini. Demi Allah, akan ditunaikan segala hak-hak terhadap empunyanya, ila ahliha tu, kepada yang berhak pada hari kiamat nanti, sehingga kan, ini nak gambarkan bahawa begitu detailnya penunaian hak tu yang Allah laksanakan, sehingga melibatkan binatang pun. Hatta yuqadu, makna dibalas. Bagi kambing yang tidak bertanduk, yang dilakukan inayah oleh kambing yang bertanduk, akan diselesaikan di akhirat nanti. Di situ maksudnya adanya berlakunya perhitungan. Begitu juga hadis, ada 2 hadis sebenarnya, bukan 3, 2 hadis saja. Hadis yang yang kedua ni lebih jelas lah. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Di sini tidak akan berganjak 2 kaki anak seseorang hamba di hari kiamat nanti, sehinggalah akan dipersoalkan. Apa yang akan dipersoalkan juga boleh jadikan soalan ni. Yang pertama, an umrihi fi ma afnah, itu yang pertama, tentang umurnya, ke mana ia habiskan.
wa an amalihi fima amila, tentang amalannya, perkara apa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya, daripada mana dia dapat dan kepada mana dia belanjakan. Dan yang keempat, an jismihi fima ablah, tentang tubuhnya ke mana ia gunakan. Jadi dalam hadis ni pun boleh dikeluarkan soalan, apakah perkara yang menjadi perhitungan di hari akhirat nanti? Ada 4 perkara ni. Dan dia sebut di sini wan nusuh fi hadzal bab katsiratun jiddan. Kalau kita nak cari lagi nas-nas ataupun dalil-dalil yang lain pun masih banyak, dia kata. Oleh sebab tu dalam peperiksaan, mana-mana dalil yang betul akan diterima. Itu konsep dia. Cuma lebih baik kamu pilihlah yang mana yang memudahkan kamu hafal, yang pendek dan juga jelas menunjukkan perbincangan berkaitan dengan hisab ini. Wallahu alam. Setakat itu perbincangan kita yang agak panjang berkaitan dengan tajuk ini. Semoga ia memberi manfaat. Dan saya ucapkan kepada semua yang mengikuti channel saya, jazakumullah khairan katsira. Yang belum subscribe, saya mohon agar beri sokongan dengan sama-sama subscribe channel ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.